Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada penonton-penonton kita. Inilah dia Malaysia hari ini, 27 September, hari Rabu, bersiaran bersama dengan Hazrina Kasih. Ya, dan pastinya pagi ini kita mahukan suasananya lebih segar bugar, lebih ceria. Bagus. Walaupun keadaan cuacanya tidak sebegitu di kawasan anda, mungkin ketika ini hujan ataupun mendung, tapi kita mulakan pagi ini dengan satu rasa yang positif untuk kita teruskan sepanjang satu hari ini, insya-Allah. Dalam kita berceria-ceria di pagi hari ini juga, kita menyampaikan yang terkini dan insya-Allah bukannya sensasi. Dan kita mulakan dengan cuaca kita pada pagi ini macam Rina cerita. Dan amaran hujan lebat terutamanya di kawasan utara, di kawasan Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, dan juga ada amaran banjir ya yang telah berlaku setakat ini. Kalau kita lihat di Kedah, Kubang Pasu, baru ini dengan jumlah keluarga 70 keluarga yang telah terlibat dan jumlah mangsanya 230, dan juga dekat berdekatan dengan kampung halaman Rina juga. Ini di Perlis juga berlaku banjir, iaitu di kawasan Arau, di mana kawasan yang terlibat jumlah keluarganya adalah sebanyak 10 keluarga dan mangsa 35 orang. Termasuk juga di Sabah ya, Nas? Ya, di Sabah, di kawasan Beaufort. Jumlah keluarganya 46 keluarga yang telah terlibat, jumlah mangsa 134 baru saja berlaku ya pada 2.20 semalam. Ini antara situasi keadaan cuaca yang boleh kami kongsikan kepada anda. Mungkin di beberapa negeri memang berlaku banjir dan sebagainya. Kita mengharapkan agar anda lebih berhati-hati dan jaga keselamatan diri serta keluarga. Kalau ada kemungkinan berlaku risiko banjir dan sebagainya, pastikan anda dah membuat persiapan awal. Kita tidak mahu sebarang mungkin kemungkinan yang tidak baik berlaku seperti kehilangan nyawa dan sebagainya. Insiden sebenarnya berlaku pada 22 hari bulan September, tapi kesannya masih ada, jadi berwaspada seperti Rina kata di luar sana. Dan kita juga ingin kongsikan berita. Ini berita baiklah. Berita baik. Kita setakat ini di Sukan Asia yang ke-19 yang sedang berlangsung di China. Kita telah pun meraih 2 perak dan 2 gangsa. Ini salah satu daripada pingat perak kita daripada e-sports atau e-sukan. Ini sesuatu yang saya percayalah, di mana kita melihat perkembangan sukan yang mana kumpulan ataupun pasukan aksi Final Arena of Valor ini diterajui oleh Sun Linwei, Lo Siyuan, Chi Xiaoming, Zhu Binqing dan Jiang Tao serta Lin Heng. Tahniah kami nak ucapkan kerana berjaya menempatkan Malaysia di tangga kedua dengan pingat perak untuk E-Games. Tapi sebenarnya harapan negara adalah pingat emas ya. Pingat emas pertama adalah daripada E-Games. Siapa sangka, dan ini merupakan pertama kali Malaysia beraksi di pentas Asia dalam sukan E-Games. Tahniah kita nak ucapkan kepada pasukan Malaysia telah mengharumkan nama negara ketika ini. Sekarang ni kita nak adakan ujian sikit untuk Hazrina Kasih. Kenapa pula untuk saya pagi-pagi nak bagi ujian? Ujian istimewa. Macam mana kita nak pergi ke ujian istimewa ni? Kita pergi ke sini kot, tak salah saya. Oh, ke atasnya. Di mana ya? Kita yang buka. Oh, itu dia. Okey. Adakah Hazrina Kasih rajin membeli beras? Rajin membeli beras? Yeah. Saya beli beras bila beras dah habis dah lah. Okey, awak nak uji apa sebenarnya? Jadi kita tekan slide show, Rina. Kalau kita dapat jumpa. Slide show. Terima kasih. Jeng. Itu dia. Kalau warna ungu. Warna ungu. Oh, maksudnya awak nak uji saya beras jenis apa? Ya, saya. Okey, kalau ungu setahu saya beras tempatan. Oh, beras tempatan ya? Ya. Oh, rajin, Rina. Betul atau salah? Jom kita cek. Jeng. Oh, kita kena swipe. Betul. Beras super special tempatan. Wah, betul tu. Kalau dia 5% ni tahu apa tak? 5%? Jeng. Okey, apa dia? Maknanya dia dicampur beras patah 5%. Okey, baik. Okey, seterusnya. Okey, alamak. Kalau guna pen ni tak baik. Okey. Kalau biru muda. Awak tanya saya lagi? Iyalah. Biru sudah semestinya beras import. Beras import. Betul tak? Bagus. Betul. Betul. Alhamdulillah. Betul. Dia kena kuat sikit, Nas. Kena kuat sikit, tu dia. Okey, beras putih import. Okey, beras putih import. Okay, betul dia lah. ada satu yang tinggi sikit lagi. Grade dia tinggi sikit. Yang tinggi? Okey. Okey, oren. Beras special. Beras
super special Super special. basmati. Okey. Jadi beras dia panjang-panjang dan kalau nampak oren ni, tapi kalau kita tengok harga dia pun wow. Luar biasa. Luar biasa jugalah. Okey, sesuailah dengan beras istimewanya. Yes. Okey. Dan terakhir pula, Yang terakhir saya uji awak lah pula. Okey. Beras apakah ini, Nas? Ini sebenarnya Warna pink. beras yang dibeli keluarga saya. Oh, ya. Inilah dia beras wangi import. Okey, kenapa hari ini kita nak mulakan dengan trivia ataupun kuis pasal warna beras ini, jenis beras ini. Kita nak bawakan sekejap saja lagi satu topik perbincangan yang saya percaya dalam kalangan rakyat dan juga pengguna sendiri memang cukup cakna dengan situasi yang berlaku ketika ini. Bila harga beras import naik, bagaimana pula dengan permintaan beras tempatan yang dikatakan ketika ini tak ada di pasaran? Benar ataupun tidak? Itu kalau kita baca di media sosial macam-macam spekulasi yang kita baca. Jadi kita tepikan spekulasi tersebut dan kita terangkan bersama dengan Tok K yang popular kalau kita lihat di media sosial. Itu sekejap saja lagi. Tapi ini kami nak bawakan bingkisan inspirasi yang sangat istimewa. Sebenarnya kalau diikutkan, salah satu momen yang paling membuatkan seorang lelaki berdebar adalah ketika akad nikah. Tapi ini akad nikah yang luar biasa. Nak tahu apa yang luar biasa? Saksikan bingkisan ini. Silakan. Hakim bin Nurdin, saya nikahkan kamu dan kawinkan kamu dengan Nurul Afizah binti Abdul Aziz yang telah berwakil wali bapanya kepada saya dengan mas kawin RM5,000 tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin sebanyak yang tersebut. Sebanyak yang tersebut. Comel-comel dengan komen yang kita dapat di media sosial. Jadi antara persoalannya, dia kena antara hukum ijab dan kabul kena dilafazkan dengan satu nafas. Jadi macam ni macam mana? Okey, sebenarnya inilah keistimewaan bagi pasangan OKU di mana momen yang indah dan bersejarah itu sesuatu yang luar biasa menggunakan bahasa isyarat. Kita terus nak bersama dengan pasangan pengantin baharu ini, Puan Nurul Afizah Abdul Aziz dan juga suami Muhammad Hafizul Hakim Nordin, juga ibu Puan Timerian Mat Saleh. Namun kita akan dibantu oleh juru bahasa isyarat kita, Puan Nur Hasikin P. Ramli, memandangkan kesemuanya berada di Tanah Merah Kelantan. Jadi kita dapat melakukan perbualan ini secara dalam talian. Kita nak sapa semua. Assalamualaikum. 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 Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Pertama sekali nak ucapkan tahniah kepada pengantin baharu kita iaitu Muhammad Hafizul Hakim Nordin dan juga Nurul Afizah. Sebelum tu boleh tak bantu kami Puan Hasikin nak tanyalah sikit bagaimana perasaan pengantin baru ni? Baru lagi kan? Yeah. Saya rasa memang happy lagi lah sebab dalam kahwin kan sekarang ni. Happy lah ya. Dah ada peneman hidup, dah ada orang kat sebelah. Itulah kan? dia. Tapi nampaknya macam walaupun akad nikah dah selesai, tapi masih macam gugup lagi cara dia berisyarat dengan kita. Mungkin gugup berada di depan kaca televisyen. Kita nak puji Betul. juga. Masih lagi berdebar. Berdebar. Relax, tenang. Ni pasangan pengantin baru dan ibu dah sarapan belum? Sudah. Isteri masak apa pagi ni? Acik. Hafizul. Nasi lemak. Nasi lemak sedapnya. Itulah dia pembuka selera pagi-pagi untuk pasangan bercinta ini. Kita nak juga bersapa kepada Puan Nur Hasikin sendiri ya. Kalau di media sosial tu banyak yang katakan, gigih betul penterjemahnya. Penat ke nak terjemahkan satu khutbah tu sekali? Tak adalah, sudah dah biasa. Dah jadi kebiasaan saya. Maksudnya memang tak ada rasa penat pun.
Rasa kalau sehari tak bertugas memang rasa penat lah kot. Boleh jadi demam. Baik. So memang itu dah jadi lazim dah, kebiasaan dah jadi bahasa nombor satu saya sekarang ni. Okey, bila mendapat jumlah tontonan lebih 6 juta tontonan, pastinya ia memberikan pelbagai reaksi dalam kalangan mereka yang menyaksikan video tersebut. Daripada pihak pengantin baru sendiri, kita nak tahulah kan, bila saat pertama kali nak diijab kabulkan tu, selalunya lah, kalau macam Nas dia cerita, dia praktis sehari sebelum nak akad nikah. Tapi kalau Hafizul, macam mana debaran sebelum diijab kabulkan tu? Betul, memang sangat berdebar. Sehari sebelum tu memang sangat berdebar. Ada praktis tak macam Nas? Memang dah ada buat latihan lah sebelum ni. Okey. Buat latihan. Latihan baguslah. Tapi dah sampai masa tu boleh pula lost. Lupa. Berapa kali nak tanya? Berapa kali sebenarnya? Orang ramai kan tengok, sudah terlupa pula isyarat. Berapa kali akad nikah? Nak lafaz. Nak lafaz tu? 2 kali. 2 kali. Alhamdulillah. 2 kali. Tapi nak tanya kesilapan penterjemah yang gugup ke pengantin yang gugup. Jadi kita nak tanya kepada Puan sekarang, Puan Nurul Afizah, kita mempelai perempuan kita. Jadi bila dapat tahu 6 juta orang menonton video anda dan memberikan inspirasi kepada rakyat Malaysia, perasaan Puan setakat ini? Perasaan hanya okey. Okey, dia kata okey. Okey, alhamdulillah. Okay. Nak tanya Sangat happy lah. happy ya. Puan Marian, macam mana dah terima menantu ni, kehidupan pasti berbeza walaupun masih baru lagi kan. Macam mana suasana bila dah ada menantu? Suasana tu rasa tambah meriah lah. Alhamdulillah. Ada peneman lah nak berborak-borak juga kan? Borak cara tu lah. Tapi Puan Marian boleh berbahasa isyarat kan? Tidaklah sepenuhnya. Okey. Okey. Jadi kalau nak tanya, ada ekspektasi tak? Mungkin nak menimbang cucu dan sebagainya. Wah, ekspektasi awal, Puan, betul nak tanya ni macam mana? Apa dia? Harapan. Nas tanya harapan. Mesti setiap ibu mertua atau ibu kepada anak sendiri bila dah berkahwin tu ada ekspektasi lah bila nak menimang cahaya mata. Itulah rasa tu juga tu. Gemuruh ya. Ada juga reaksi di media sosial yang bertanya yang penterjemah tu itu sebenarnya mak dia. Jadi macam mana reaksi Puan bila baca benda ni? Bukan. Sebenarnya saya bukan mak dia. Hafizah Hakim ni merupakan ahli Persatuan Orang Pekat Negeri Kelantan lah. Okey. Dan mak kepada Hakim ni lah yang menjemput saya untuk jadi jurubahasa isyarat lah. Okay, kalau tak jadi keberatan, Puan, kalau tak keberatan mungkin boleh kongsikan jugalah pekerjaan Hafizul dan juga Afizah ni. Bagaimana detik pertemuan yang membibitkan rasa cinta ni? Okey, Hafizul ni bekerja di McDonald, Tanah Merah. Hafizah pula sebagai isteri rumah tapi adalah buat kerja-kerja sampingan dekat rumah. Macam buat kuih, buat kek macam itulah. Jadi saya difahamkan mereka berjumpa melalui Facebook lah konon-kononnya. Okey. Macam tu. Atas talian. Lepas tu baru berjumpa secara fizikal. Itu yang saya dimaklumkan kepada mak dia. Okey. Sebelum kami berakhir ni nak satu ungkapan lah ungkapan kasih sayang Hafizul kepada isterinya dalam bahasa isyarat. Mungkin I love you ke dan sebagainya. Kita boleh kongsikan tak? Malulah tu. Tu isyarat I love you. Itu I love you. So sweet macam tu. Okay. Kami doakan yang baik-baik sahaja untuk lagi. You dia kata. Ni I love you, ni you. Okey. Ni syarat untuk you. Dan ini syarat untuk Hakim. Okey. Love you. Okay, kami doakan yang baik-baik sahaja. Selamat pengantin baru, selamat menjalani kehidupan berumah tangga. Semoga berbahagia selalu kepada Hafizul dan juga Afizah. Tahniah juga untuk Puan Marian menerima menantu. Terima kasih kepada Puan Hasikin bersama kami pagi ini berkongsi inspirasi bersama-sama dengan penonton MH. Jaga diri. Assalamualaikum. Selamat pengantin baru sekali lagi daripada kami berdua ya.
Waalaikumsalam. Baiklah, Alhamdulillah. Cik, bila kita ni tengok bibit-bibit percintaan ni mesti sangat sweet kan? Atau bahasa isyarat. Saya kalau boleh nak belajar, Cik. Saya tahu ni, nama saya Rina. Cik, wah, pandai. Sikitlah, sikit. Begitu banyak slow sikit Hazrina kasih Okey. Kita bertenang dulu, berehat betul. sekejap selepas ini. Beras, beras. Itulah dia. Itu pasal semuanya bertenang. Kita bersama selepas ini di Malaysia hari ini. Makcik ni tinggal ni je yang ni yang ada. Itu sebab dah 4-5 hari dah. Okey, ini Okey, kejap jap. Sejak akhir-akhir ini, isu beras hangat diperkatakan. Kenaikan harga beras import yang mendadak sehingga 30% di negara ini membuatkan ramai rakyat terkesan. Antara punca disebabkan kenaikan harga beras import global sekaligus mendorong kepada peningkatan permintaan beras tempatan sehingga dikatakan mengganggu bekalan. Isu kenaikan harga beras sememangnya mendapat perhatian rakyat di negara ini dan sekarang saya berada di PPR Pekan Kepong untuk mengetahui dan mendengar luahan dan isi hati rakyat dan penduduk di sekitar kawasan ini. Kru MSI berpeluang untuk mendekati beberapa penduduk di sini yang kebanyakannya tergolong dalam golongan B40, antaranya ibu tunggal, warga emas dan juga suri rumah. Okay, baiklah, sekarang saya berada di rumah pertama di mana saya nak tengok stok beras ataupun bekalan beras yang ada bagi penduduk di kawasan sekitar PPR Kepong ni. Baiklah. Assalamualaikum puan. Okay, maaf mengganggu. Maaf sangat. Sekarang saya nak tengok stok bekalan beras dekat rumah puan. Boleh ke? Boleh. Puan duduk sekarang? Okay. beras makcik ni tinggal ni je yang ni yang ada. Ini stok beras untuk Ini berapa lama tu? Ini mungkin dalam seminggu. Dalam Stok seminggu. beras untuk seminggu. Sejak bila? Ini berapa kilo ni? Ini 5 kilo. 5 kilo. Okey, sejak dah berapa lama dah bekalan beras 5 kilo ni? Memang beli memang selalu 5 kilo saja. Tapi bila beras dah kenaikan harga ni, memang kena beli je lah 5 kilo. Tak mampu nak beli yang 10 kilo. Bagi Marsita, 57 tahun, dia yang tinggal bersama dua anak yang berusia lingkungan 20-an menganggap isu ini satu beban dalam hidup mereka sekeluarga. Manakala menurut Chin Su Tai, 75 tahun, dia yang tinggal bersama suami dan seorang anak lelaki yang berusia 35 tahun turut tidak puas hati dengan masalah ini. Banyak ini saja. Okay, sekarang anti harga beras naik. Anti terkesan tak dengan kenaikan tersebut? Ini macam naik nasi orang tua tak kerja. Banyak susah pilih barang semua naik. Selalu anti beli beras dekat mana? Dekat pasar raya ataupun kedai runcit? Itu punya kecil-kecil pada tempat pun belilah. Itu semua naik itu macam susah. Tak boleh beli besar ya. Nur Haizam Zuwati, 39 tahun, suri rumah yang tinggal bersama suami dan 4 orang anak berusia antara 7 hingga 14 tahun, paling terkesan dengan isu ini. Pendapat puan lah tentang kenaikan harga beras di Malaysia ni. Terkesan lah sebab kita kan macam saya suri rumah, suami pula kerja sendiri kan, dengan anak tengah kuat makan sekarang dengan beras naik harga ni. Memang sangat-sangat terkesan lah, memang rasa lah. Dan sekarang puan lebih prefer untuk dapatkan beras import ataupun beras tempatan? Mana-mana stok yang ada lah senang dapat kan. Tapi kalau dapat stok tempatan bagus juga. Tapi susah sekarang ni. Susah, memang ada stok import je. Selain itu, kami turut meninjau bekalan beras di kedai runcit berdekatan. Kalau beras dia senang tapi dia mahal sikit. Dah naik harga kan. Kalau dulu dia kalau beras import nak 16.5. Kalau sekarang dah 20. Kalau beras ni tempatan dia dulu 16. Sekarang dah 17.5. Masih tak putus, masih ada. Tapi kita orang kadang ambil, kadang tak ambil. Sebab mahal kan. Nanti orang komplain pula lagi. Kadang orang belum tahu lagi kan naik harga. Sini sebab dalam tu rumah sini rumah-rumah aja kan.
Sini biasa sentiasa ada stok ada. Stok biasa ada sebab saya separuh ada saya dah order, dia hantar kurang lah, dia dulu lebih sekarang kurang-kurang sikit-sikit lah hantar. Usaha dalam mengatasi masalah kenaikan harga beras ini tidak boleh dilakukan bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Namun kerjasama diperlukan daripada segi pelbagai pihak untuk memastikan isu ini dapat ditangani dengan segera. Jadi terima kasih kepada reporter kita atau yang Aminah ya Aminah. Allah, Aminah yang berada di PPRT Kepong, dan itulah dia tinjauan yang dibuat, dan nampaknya ada keluarga yang terpaksa kurangkan consumption of beras daripada 10 kita ke 5 kilo, tapi rata-ratanya kita tak jumpa beras ni. Mana beras tempatan kita? Okey, kita nak bawakan perbincangan ini terus bersama dengan tetamu kita hari ini. Ini dia, saya nak perkenalkan Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, dan lebih mesra dengan panggilan Tok Ki. Apa khabar Tok Ki? Alhamdulillah. Okey. Syukur Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa untuk kita cerita tentang beras ini. Seperti yang kita lihat dalam laporan sebentar tadi, itu luahan rasa kita sebagai pengguna, luahan rasa mereka peniaga, peruncit. Hakikatnya semua terkesan, semua terbeban, dan permulaannya kerana harga beras import naik. Bila harga beras import naik, kita melihat ia disebabkan oleh perubahan faktor iklim, kerana India tidak lagi mengeksport berasnya. Banyak faktor yang menyumbang kepada situasi ini, dan akhir di penghujung ceritanya pengguna yang menerima kesan dan implikasinya. So, kita tanya PPM terus ya, dengan tinjauan mereka. Betul ke beras sukar didapati? Dah berapa lama dan adakah ini akan berterusan? Kalau ikut kita personally benda ni pada kita lah akan berterusan. Ini bukan berita baik lah. Tapi ada juga berita baiknya. Itu kita cerita kemudian. Maksud kita, benda ini berlaku dan kawan-kawan kita yang berniaga semua komplain tak ada orang tak supply, stok tak sampai. Jadi faktornya banyak lah. Daripada India, tak lama esok Vietnam pula. Thailand mungkin. Pula. Jadi faktor terlalu macam-macam. Dengan mungkin harga naik. Kalau ada tak apa. Ni harga naik, barang pun tak ada. Jadi kita melihat perkara ini satu perkembangan sebenarnya bukan perkembangan yang terlalu jarang-jarang. Harga naik di Malaysia ni dah jadi macam satu trend. Sama ada festival, hujan, banjir, semua akan harga naik, dan kita daripada sudut pengguna kita melihat daripada budaya grup-grup peniaga ini yang mengambil kesempatan. Macam mana tu? Boleh dia mengambil kesempatan ni ialah mungkin stok disimpan untuk mereka untung, dan mereka repackaging ke apa benda dia buat segala-galanya. Mereka ini cerita duit saja. Apa yang dapat keuntungan jadilah. Okey. Itu kita melihat bagaimana peruncit ini memainkan peranan di saat waktu beras import ini naik harga dan simpan stok beras tempatan. Itu yang menjadi keluhan dan juga keresahan dalam kalangan pengguna. Bila mereka ini membuat keputusan, okey, dah tak mampu nak beli beras import sebab keluarganya besar. Jadi hari ini kita tukar kepada beras tempatan. Pergi ke pasar raya, beras tempatan tak ada bekalan. Dan melihatkan kepada situasi ini, bak kata Nas sebentar tadi, ramai yang mengalihkan daripada okey, kita dah tak mampu nak beli 10 kilo, kita tukar kepada 5 kilo. Kita dah tak boleh makan 3 kali sehari nasi, kita makan 2 kali atau 1 hari. Ini pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat. Tapi sampai bila, Datuk? Sampai bila kita nak melihat situasi ini? Apa mungkin dari sudut pandang kita dari kepenggunaan sendiri untuk kita lihat situasi ini takkan mampu untuk berlarutan berpanjangan? Sebab Datuk kata tadi mungkin ia akan berpanjangan dan bertambah lagi. Pada saya, kita kena mendidik diri kita lah. Puncanya semua daripada budaya kita sendiri. Sebelum ini kita ceritalah lebih kurang kan, melihat perspektifnya. Kalau bulan puasa, bulan raya, buang makanan sampai 17,000 tan sehari. Cuba bayangkan. Kalau nak ikut tentang dosa ke kifarah ke, mungkinlah juga. Tapi itu nombor 2. Yang kita nak lihat ini, adakah kita menangani situasi dengan cara terbaik? Nombor 1. Bila dengar berita tak ada beras, saya akan beli beras bila jumpa mak atau abang ni ada beras banyak kat sini, saya beli dulu.
Oh, beli untuk beli seluruh untuk keluarga. semua. Pasal takut tak ada. Takut tak ada. Itu lumrah. Kenapa kita tengok tak ada, jadi belilah. Tapi dah lalang, belilah 2 kali ganda, simpan. Dia jadi begitu juga. Jadi ini panic buying ini menjadi satu budaya juga. Ayam pun tambah. Dululah minyak lah segala benda. Jadi saya nak minta pihak berkuasa lah. Nombor 1, hentikan panic buying. Hentikan panic buying ni maknanya orang boleh dapat juga beras di satu tempat. Jadi tak payah nak beli panik. Buat apa? You ada. Memang ada tapi mungkin sikit. Contohnya, okeylah stesen Petronas. Setiap orang boleh beli kat situ. Jadi there's no need to stock. Jadi stok ni dia create unnecessary demand. Saya ambil sudut daripada peniaga pula lah ya. Kan kadang-kadang peniaga ni pula dikatakan, "Weh, kamu semua zalim, tak adil dan sebagainya, simpan stok." Tapi saya bayangkan 3 hari lepas ada satu jualan yang diadakan di Manjung, ya, sekampit RM1 kan untuk meringankan beban. 1,000 habis dalam masa 30 minit. Jadi kita nampak ada demand ataupun ada permintaan di sana. Jadi peniaga bila dia nampak dia kena serbu tu, alamak, habislah kita kan kalau kita jual begitu saja. Jadi itu pasal mereka satu. Jadi mungkin saya ambil sudut daripada sana. Pendapat? Betul. Ini situasi. Jadi you kena potong. Contohnya kalau air tak ada. Jadi orang akan simpan. Simpan tu kadang-kadang tak pakai pun akhirnya. Jadi ini pun beras macam tu. Jadi kalau kita tahu tak ada masalah beras akan ada. Di tempat-tempat tertentu. Kalau mungkin shortage tu memang ada, tapi maknanya kalau kita tidak kawal daripada sudut berita ini, perasaan takut ini, dia akan create another situation yang tidak membawa kepada kebaikan. Jadi kita kena nombor 1 tu yang dibuat oleh kerajaan. Jadi nak buangkan perasaan takut terhadap kekurangan ini. Jadi tak payah kejar lah. Tak payah kejar tu adalah maknanya mana kata ada. Tapi di masa yang sama yang lebih penting adalah pengguna kena berubah. Ini daripada sudut kita. Pengguna buang makanan, saya tengok, ya Allah, ya Rabbi, nasi ambil banyak, makan tak habis. Itulah dia. Apa ambil sikit. Jadi benda ini yang kita kena buat pasal ini masih okey. Kalau dalam masa terdekat esok lagi ada lagi Vietnam lah, Thailand lah, mana-mana semua tak nak jual. Tapi macam mana pula dengan pesanan untuk badan-badan kerajaan? Jadi sekarang ni KPDN dan kos sara hidup yang diberi tekanan. Tapi sebenarnya untuk diorang, ini bukan kerja kita sebenarnya. Jadi kita nak tanya kepada kita komplain. Kementerian Pertanian dengan pasal kementerian sekarang ni perdagangan dalam negeri. Ya saya. Pengguna tak ada. Ini pun disuarakan oleh rakyat ni pasal marah. Pasal apa? Yang paling penting di negara mana-mana pun adalah pengguna. Ini silap. Ini kebanyakan mungkin kita silap faham ke benda. Pengguna is the most critical. Jadi bila ada kos sara hidup tu mungkin dimasukkan pengguna di sana jugalah. Dia ada, tapi maknanya orang merasakan. Kita aktivis-aktivis ini memang merasakan dulu pun memang kita push for government untuk wujudkan bahagian kepenggunaan secara jelas. Pasal nak didik pengguna. Kalau pengguna bijak, cuba kita tengok ya, di negara-negara contohnya Jepun, dia amat berhati-hati dan dia mewujudkan pengguna yang berhati-hati. Jadi hari ini ya, kalaulah kita kata tidak didik masyarakat kita 30 tahun dulu, anak-anak kita bersama kita. Lepas 30 tahun sekarang ni dia dah jadi pemimpin. Dia pemimpin dia yang dididik, doctrinated in a negative way. Rugilah. Saya setuju bila Datuk tekankan bahawa pengguna juga perlu bijak. Kita perlu didik pengguna ini. Kena. Tapi kalau kita lihat daripada sudut, sekarang ni kita nak menyentuh tentang daripada inisiatif kerajaan. Kita tahu sebelum ini ada tentang beras ramah dan sebagainya. Itu untuk jangka pendek. Tetapi kalau kita nak lihat lebih jauh dalam jangka panjang itu sendiri, apa mungkin kita sebagai pengguna boleh memberi cadangan kepada pihak kerajaan? Dan memang kita kena buat begitu. Kita tidak ada pilihan. Tapi hari ini kita tidur. Okey, you tahu tak, kalau saya dulu biasa pergi ke Coket beli sayur ke apa, tanya ni Thailand, ni Indonesia, ni buah merata-rata. Kita tak ada. Kita tanah merata-rata tapi tak tanah. Halia, serai, kunyit import. Ada masuk akal ke? Itulah dia. Maknanya kita kena balik-balik. Rakyat kena bersatu, buat sesuatu untuk membela nasib ini. Dekat kampung pun Halia pergi beli kat supermarket. Memang tak masuk akal. Jadi kita kena betulkan. Kalau tidak, kita akan menanggung. Kita menanggung, anak-anak kita juga menanggung. Jadi kita buat sesuatu lah. Tanam sayur bukan susah. Saya
ni cerita lah sikit kan. Membelam ada, ciku ada, belimbing ada. Tak kena. Tapi orang kata tak apalah, kau boleh tanam 5 puruk tadi. Tapi saya tinggal di tingkat 40. Tu dia. Tak ada. Boleh, maknanya tak ada alasan. Tak ada alasan. Jadi kita yang nak handle beras ni okeylah, kita suruhlah Datuk Azman bawa kau insya-Allah dia akan adakan beras yang mencukupi kata dia dalam 2-3 tahun. Boleh. Tapi kita di peringkat individu kita kena train. Pasal training itu untuk diri kita. Baik. Dan kita juga yakin dan kerajaan perlu mengambil perhatian terutamanya Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi bila kita dapat polisi seperti di Flores Timur, saya baru baca baru-baru ni setiap hari Jumaat tak makan nasi. Macam mana dengan polisi macam tu? Kita makan bubur. Saya dulu tak suka bubur, tapi saya makan bubur. Bubur makan sikit. Makan sikit jadi badan handsome sikit. Okeylah. Jadi itu ada pesanan daripada Toki kita ni, Datuk Nazim Johan. Saya nak ambil persoalan itu untuk penonton. Ya, Datuk. Sebenarnya kita nak tanya, boleh atau tidak anda sendiri lakukan di mana setiap hari Jumaat kita cuba tak makan nasi? Tak boleh. Kalau saya tak boleh. Jumaat tak boleh, hari Jumaat. Hari lain. Ada satu hari dalam seminggu tak makan nasi. Cuba jawab kami di MHI Facebook. Ini boleh buat kempen ni. Boleh Okey, bagus. Datuk setuju? Setuju. Okey, kita dengarkan nanti penonton apa pula kata mereka. Dan itulah dia daripada Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Datuk Nazim Johan. Toki, terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini sekali lagi ya. Dan kepada anda semua, sila catu jawapan anda. Kita kena catu makanan kita, nasi kita, ruji kita kena dan lain-lain juga. Dan juga satu perasaan kita untuk janganlah membazir begitu. Okey, kita berehat seketika dan apabila kita kembali, kita akan tinjau keadaan bencana di Maghribi dan Libya dan usaha dari Malaysia untuk menghulurkan bantuan. Semua selepas ini. Kejadian gempa bumi di Maghribi dan banjir di Libya mengejutkan satu dunia. Pada 8 September lalu, Maghribi dilanda gempa bumi berukuran 6.8 magnitude yang meragut 2,900 individu, mencederakan sekurang-kurangnya 5,500 orang dan ribuan individu masih hilang. Manakala ribut Daniel yang melanda di Libya pada 10 September lalu menyebabkan keadaan cuaca buruk, hujan lebat secara tiba-tiba dan banjir besar sehingga meragut lebih 3,800 nyawa, 30,000 orang kehilangan tempat tinggal dan lebih 10,000 dilaporkan hilang. Bencana itu telah memusnahkan 2 empangan di kawasan pedalaman dan menyebabkan fenomena seperti tsunami selepas ribut melanda sekitar Derna, bandar pelabuhan di timur Libya. Siasatan mendapati 2 empangan di hulu Dernadat sudah retak sejak 1998. Kedua-dua empangan itu dibina pada 1970-an, bukan untuk mengumpul air tetapi bagi melindungi daripada banjir. Ribut itu turut menenggelamkan sebahagian daripada timur laut Libya, menyebabkan kerosakan besar, memusnahkan rumah, mengganggu rangkaian jalan raya dan memutuskan talian komunikasi. Manakala di Maghribi, lebih 50,000 infrastruktur rumah di pergunungan tinggi Atlas turut terjejas. Lebih 120 bilion dirham diperlukan bagi membina semula kawasan yang musnah akibat gempa bumi lalu. Dana itu juga akan digunakan untuk membantu lebih 4.2 juta penduduk di wilayah yang paling terjejas seperti menempatkan semula penduduk, membina kembali rumah dan memulihkan infrastruktur dalam tempoh 5 tahun. Itulah dia suasana di Maghribi dan juga di Libya selang 2 hari saja, 8 September dan 10 September. Di Maghribi, gempa bumi yang paling dahsyat sejak 60 tahun ya Hazrina. Dan juga di Libya,
kerosakan 2 empangan yang telah hancur sama sekali, dan apa yang kita lihat sangat menyayak hati. Sebab itulah 2 entiti dari Malaysia bergabung tenaga, mengimbling tenaga untuk menghulurkan bantuan Mercy Malaysia dan juga Media Prima Berhad. Baik, untuk itu kita di studio bersama dengan Cik Ahmad Faizal Mohamad, Pengarah Eksekutif Mercy Malaysia, juga Cik Muhammad Faris Effendi Mat Salim, Pengurus Jabatan Komunikasi Korporat Kumpulan Media Prima Berhad. Selamat datang kedua-duanya. Terima kasih bersama kami di MSI. Juga secara dalam talian kita bersama dengan Cik Nur Azam Abu Samah, Ketua Misi Bantuan Kemanusiaan Gempa Bumi Maghribi yang ketika ini berlokasi di Marrakesh. Assalamualaikum. Apa khabar Cik Azam? Alhamdulillah, terima kasih kerana tugas untuk kita. Saya di Fahman pukul 3 pagi di Marrakesh ya. Betul. Okey, kita lihat seketika. Sementara itu kita bersama dengan Encik Ahmad Faizal, iaitu merupakan pengarah eksekutif yang kembali bertugas. Dan bila kembali bertugas pula, macam-macam yang berlaku di dunia ini ya. Mungkin boleh kongsikanlah antara melihatkan kepada inisiatif kerjasama antara Media Prima Berhad dan juga Mercy Malaysia sendiri untuk membantu rakyat Maghribi dan Libya. Okey, saya sangat-sangat berterima kasih daripada pihak Mercy Malaysia kerana Media Prima telah ke depan untuk cuba membantu kami untuk menjalankan tugas-tugas untuk insya-Allah untuk mengumpulkan lebih-lebih dana supaya kami dapat menjalankan tugas-tugas untuk membantu rakyat-rakyat Maghribi dan juga Libya dalam menangani apa yang mereka telah lalui lah. Kan. Jadi Mercy Malaysia ni kita telah ditubuhkan selama almost 25 tahun. Kan. Kami ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan dan bukan bermotifkan keuntungan. Kan. Jadi kami banyak membantu daripada segi memberikan servis kesihatan, pembinaan semula struktur-struktur yang mungkin telah musnah ataupun mungkin yang tidak stabil lagi, dan juga mengajar orang untuk bersedia menghadapi bencana-bencana yang akan datang lah. Jadi apa yang kita tahu, saya pun baru masuk balik sebenarnya di Mercy Malaysia ni awal tahun ini, dan sejak saya masuk ni macam-macam bencana pula jadi di dunia pada tahun ini kan. Awal tahun ini bulan Februari kita telah dikejutkan dengan satu bencana gempa bumi di Turki dan Syria. Sekarang ni awal bulan 9 kita dikejutkan lagi sekali oleh 2 bencana yang besar. Kan, satu di Maghribi yang dilanda gempa bumi, dan yang seperti yang disebutkan tadi sebelum ni tak pernah terjadi. Dah lama tak jadilah kan, dan kita tak expect jadi tapi terjadi kan. Dan lagi satu yang bencana di Libya kan, disebabkan Storm Daniel dan disebabkan hujan angin kuat dan sebagainya, ialah satu menyebabkan dam tu pecah kan. Jadi kedua-dua tempat ni ramai kematian kan. Seperti di Maghribi tu saya rasa lebih kurang 3,000 orang atau lebih telah kehilangan nyawa. Di Libya tu disebabkan banjir empangan pecah tu, saya rasa lebih 11,000 orang telah kehilangan nyawa, dan itu tak kira lagi yang orang-orang masih hilang ya. Masih hilang satu yang tak dijumpai kan. Yang seperti kita tahu di Libya tu mungkin peralatan dia tak cukup, dan sebab itu yang susah nak cari orang kan. Yang hilang. Dan lagi satu infrastruktur kan, mungkin dah rosak dan mungkin menyebabkan lebih kesusahan kepada orang-orang di sana kan. Jadi Mercy Malaysia ni bila terjadi sesuatu bencana seperti ini yang yang besar, kita akan secepat mungkin hantar satu tim untuk meninjau, untuk melihat apa yang perlu dilakukan immediately dan juga untuk masa depan lah. Jadi apa yang kita tahu sekarang, ada satu pasukan yang telah pun berada di Marrakesh. Jadi sebelum kita bersama dengan Encik Muhammad Faris, apa kata kita bersama dengan Encik Nur Azam Abu Samah yang sedang berbicara langsung dari Marrakesh, Maghribi. Assalamualaikum Encik Nur Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Jadi kita nak tahu juga apakah persiapan terakhir yang sedang dilakukan di sana dan apakah keperluan utama buat penduduk-penduduk yang terkesan dengan gempa bumi ini. Silakan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, saya rasa hari ini merupakan hari yang ke-10 lah kami berada di bumi Marrakesh ni. Daripada tinjauan kami dan juga observasi yang kami buat di lapangan dengan kerjasama ada lebih kurang 4 NGO besar di sini untuk melakukan program-program khusus untuk fasa kecemasan. Kami telah dapat mengenal pasti beberapa keperluan yang paling utama buat masa sekarang ni adalah melihat keperluan fasa pemulihan awal di mana masyarakat kebanyakannya sudah sampai sudah mempunyai tempat tinggal dan juga keperluan asas, dan ini juga saya rasa adalah daripada usaha yang dilakukan oleh kerajaan Maghribi sendiri. Saya rasa sangat baik usaha daripada kerajaan, termasuklah masyarakat tempatan, di mana masyarakat tempatan di sini, NGO tempatan telah berusaha sedaya upaya untuk membantu mempersiapkan semua keperluan yang berkaitan dengan tempat tinggal sementara, keperluan makanan, keperluan bekalan, keperluan bukan makanan seperti tempat tidur, alat tempat tinggal, alat tempat tidur, tikar, mungkin juga berkaitan dengan peralatan-peralatan dapur, dan semua perkara ni saya rasa sudah disediakan dengan baik. Dan terdapat kelompongan-kelompongan yang mungkin secara dasarnya adalah disebabkan gempa bumi adalah keperluan bekalan air bersih, di mana banyak patahan-patahan pipe dalam tanah, kanal yang mengalirkan air daripada gunung. Kebanyakan kawasan ini sebagaimana kita tahu terletak di pergunungan Atlas, di mana titik lokasi pusat gempanya telah mengakibatkan lebih kurang 50 km radius kampung yang dianggarkan sebanyak 4,700 kampung yang terdampak. Dan keadaan jadi lebih sulit apabila duduk di kawasan pergunungan ni. Altitude dia lebih kurang macam 2,600, 2,400. Kami yang sekarang ni berada di Bandar Marrakesh di kedudukan 300 per meter daripada aras laut. Tapi apa yang kita boleh sampaikan, kemungkinan besar apabila musim sejuk datang nanti akan ada beberapa perubahan keperluan. Dan ini kami rasa sangat pentinglah untuk dilihat dan dinilai semula, kerana perbezaan antara fasa kecemasan dan fasa pemulihan awal ni memang boleh kita rasakan keperluan sementara ni cukup. Kan kami datang, kami sampai ke tempat di titik lokasi, baik yang duduk di bandar maupun duduk di kampung-kampung ni, mereka sangat terima kasih dan juga sangat jujur. Apabila mereka cukup dengan bekalan asas, mereka akan beritahu tak ada keperluan lagi. Tapi kami melihat kelompongan lah, seperti ada daripada 10 desa yang kami datangi, ada satu desa sahaja yang mohon bekalan hygiene kit dan juga bekalan makanan. Dan ada kalau untuk bekalan makanan penutrisi seperti makanan segar, sayur, daging dan sebagainya, itu juga mereka akan minta sekiranya mereka tak ada. Kalau mereka dah ada di sini, dia tidak macam di tempat lain. Baik. Apa yang dibagi semua dia ambil. Di sini apa yang cukup mereka akan beritahu dah. Baiklah, memang laporan yang sangat komprehensif daripada Encik Nur Azam. Terima kasih di atas amanah yang dijalankan, dan semoga semangat kembali ke tanah air, semoga dipermudahkan segala urusannya. Baik, kita nak lihat juga daripada segi kerjasama yang dijalinkan antara Media Prima Berhad dan juga Mercy Malaysia. Bagaimana Cik Faris sendiri melihat dari segi kolaborasi bantuan ini? Baik, kalau kita tengok laporan di media, kesan bencana di Maghribi dan Libya ni amat besarlah. Dan kalau kita tengok jumlah bangsa yang terkorban dan bantuan segera yang diperlukan amatlah tinggi. Media Prima amat bersimpati kepada bangsa tersebut. Kita kerjasama yang dijalinkan dengan Mercy Malaysia bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi membolehkan Mercy untuk melaksanakan misi-misi di negara tersebut. Jadi Media Prima akan menggunakan
platform media kami untuk mewar-warkan serta menggalakkan sumbangan kepada tabung itu. Okey. Bagaimana mungkin kerjasama dari segi penonton-penonton yang boleh turut serta memberi sumbangan ini? Cik Faizal. Seperti yang diterangkan oleh Encik Nur Azam tadi daripada Marrakesh tu, banyak keperluan yang perlu disalurkan kepada orang-orang yang terkesan, bukan saja di fasa fasa emergency ni, tapi keperluan tu akan berterusan. Kan, dan macam Encik Nur Azam tadi terangkan, nanti tak lama lagi dah masuk musim sejuk dan keperluan tu akan berubah di Marrakesh dan also di Libya. Jadi kami menyarankan macam mana penonton-penonton dan rakyat Malaysia dapat bantu ialah daripada segi creating awareness, kan, menyampaikan maklumat seperti apa yang kita saksikan, dan juga untuk dana lah. Kan? Dana. Jadi kita ada QR code yang kita boleh scan untuk kita menyalurkan dana secara terus. Terima kasih diucapkan kepada pihak Mercy Malaysia dan juga Media Prima menggambling tenaga untuk menubuhkan tabung ini, kepada Encik Ahmad Faizal Muhammad, Pengarah Eksekutif Mercy Malaysia. Terima kasih kepada Encik Muhammad Faris Effendi, Pengurus Jabatan Komunikasi Korporat Kumpulan Media Prima. Berhad teruskan usaha anda, dan kepada anda di luar sana, hulurkanlah apa yang boleh untuk mereka yang kurang bernasib baik di Maghribi dan Libya. Kesian kita tengok dia tadi, ya. Betul. Dan kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di Amin Syai selepas ini. Berita baik untuk usahawan. Okey, kembali lagi bersama kami di MA Syai. Ini kita nak cerita tentang Expo Usahawan Selangor Selbis 2023. Kita bersama dengan Puan Haja Azila Arsyad, Pengurus Besar Kanan Keusahawanan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih bersama kami di MA Syai. Difahamkan ini merupakan penganjuran tahun kedua untuk Expo Selbis 2023. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang penganjurannya dan kelainannya. Okey, sebenarnya Selbis ini telah diadakan pada tahun lepas dan ini merupakan tahun yang kedua yang kita akan adakan di Setia City Convention Centre Shah Alam. Dan sebenarnya Selbis ni kesinambungan daripada Selbis yang lepas, di mana tahun ni kita menambah baik dan kita membawa lebih banyak lagi aktiviti dan atur cara dalam Selbis ni. Jadi antara kelainannya kita membawa segmen-segmen seperti borak bisnes, klinik usahawan PKNS, kemudian kita memperbanyakkan lagi booth-booth influencer dan artis, dan apa yang lain pada tahun ini kita bawa sekali kaunter-kaunter perkhidmatan, di mana pengunjung boleh juga mendapatkan info-info tambahan dan juga untuk dapatkan perkhidmatan-perkhidmatan lah seperti pembayaran saman, JPJ dan sebagainya. Okey, difahamkan ianya akan berlangsung pada 6 hingga 8 Oktober, 10 pagi hingga 10 malam di Setia City Convention Centre SCCC Shah Alam. Kita nak tahulah apakah antara aktiviti dan juga pengisiannya. Okey, antara pengisiannya kita ada segmen buah bicara bisnes, borak bisnes, kita ada klinik usahawan Selangor, kita ada booth-booth influencer, kita ada Fiesta Coffee bagi peminat-peminat kopi, dan kita ada pameran dan jualan hartanah PKNS sendiri, kita ada konsert dan kita ada juga perkongsian ikon-ikon usahawan yang terkenal. Okey, memandangkan ada lebih orang kata 18 reruai yang akan bersama untuk Selbis kali ini, pastinya juga anak-anak tak ketinggalan, ya? Ya, kita ada zon kanak-kanak sekali. Ada juga zon kanak-kanak, alhamdulillah. Okey, kita nak tahu dari segi pempamernya, siapa yang akan bersama-sama menyertai Expo ini? Okey, memang sebahagian besar adalah usahawan di bawah PKNS sendiri. Kami beri peluang mereka untuk memasarkan, untuk meningkatkan lagi jualan di bawah program-program keusahawanan PKNS. Dan selain daripada itu, kita ada booth-booth artis, influencer, dan juga booth-booth biasalah, ya, Expo tak
orang kata tak sunyi dengan viral-viral, makanan-makanan viral. Dan kita ada yang terkini kita nak meramaikan lagi, kita ada Selbis Run. Juga untuk memeriahkan lagi Expo kali ini. Memang menarik ni. Ya. Okey, tadi Puan ada menyentuh tentang borak bisnes. Kita nak tahu jugalah berkenaan dengan borak bisnes ini, pengisian yang menarik tentang borak bisnes. Okey, sebenarnya borak bisnes ni adalah satu sesi pengkongsian di antara usahawan yang telah berjaya. Mereka berkongsi pengalaman dan mungkin berkongsi tips kepada usahawan-usahawan yang menjadi pemamer dan juga pada orang ramai yang datang untuk melihat macam mana kejayaan dan juga mungkin pengalaman dan cabaran yang mereka hadapi untuk dijadikan perkongsian kepada usahawan yang datang dan juga pengunjung. Ya. Saya percaya ramai yang menonton Malaysia ketika ini memang dah tak sabar sebenarnya nak menghadiri Selbis ini. Ya. Bagaimana sendiri penonton-penonton ataupun mereka yang nak datang untuk sama-sama menyertai Expo Selbis 2023 Okey, ini? kita penganjuran ini mengambil masa 3 hari. Jadi saya rasa banyak masa untuk pengunjung datang pada 6, 7 dan 8 Jumaat, Sabtu, Ahad dan juga kita mensasarkan sejumlah, kami berharaplah melebihi 15,000 yang akan mengunjungi expo kami dan juga kita pun meletakkan sasaran jualan lah kepada usahawan kita untuk mereka betul-betul menempatkan produk mereka di dalam pasaran sekarang. Jadi dengan keadaan lokasi yang strategik, tempat, saya rasa tempat parking dan sebagainya tak jadi masalah untuk mereka berkunjung ke expo kami. Dan bagi mereka yang mungkin nak tahu lebih lanjut, kita boleh kongsikan laman webnya, Puan? Di www.selbis.my. Okey, dan kabarnya ada juga Instagram ya? Ya, kita ada Instagram @PKNS Point dan juga kita punya Facebook bahagian pembangunan usahawan PKNS. Dari segi penyertaan pempamer, bagaimana mungkin reaksi mereka ataupun penyertaan setakat hari ini? Alhamdulillah, semua booth telah ditempah dan disewa oleh selama 200 pemamer dan sampai itu saya rasa dengan pengisian lain, saya yakin orang ramai akan berpuas hati untuk datang ke Selbis ini. Dan mungkin juga kita bila melihatkan kepada banyak pempamer ni, nama-nama besar juga turut sama. Kabarnya kita ada Datuk Razwan Razwil. Ya, kita ada Nilofa, Tasha Senrose, Pekin, Wak Doyo, Aina Beauty, Suka DZ. Ini kalau datang memang cukup meriah. 3 hari ini memang kena datang ni. Dan kita ada konsert. Okey. Konsert pada Sabtu malam Minggu tu, 7 hari bulan. Kita ada Tomok, kita ada Annie Zakri dan banyak lagi. Dan juga pada Jumaat malam Sabtu kita ada konsert Fidausi. Yang akan diajukan oleh Yadim sendiri. Sedikitlah harapan Puan berkenaan dengan Selbis 2023. Harapan saya orang ramai merebut peluang ni sebab saya rasa antara kelainan dia banyak orang kata ilmu kesuanan yang kita dapat belajar dan juga pengisiannya boleh membantu ramai usahawan dan juga pengunjung-pengunjung dapat juga perkhidmatan kaunter setempat yang boleh menjimatkan masa dan juga selain membeli belah di expo kami. Okey, jangan lupa untuk terus bersama 6 hingga 8 Oktober 10 pagi 10 malam di Setia City Convention Centre. Terima kasih Puan Haja Azila Arsyad, Pengurus Bersakanan Keusahawanan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS. Dan nampaknya kita pun dah berakhir siaran untuk 1 jam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua. Esok menarik sambutan Maulidul Rasul berlintas langsung di Masjid Al Hidayah Taman Melawati KL. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.